Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya yang dibawakan khas oleh Econsave, bandingkan harga kami. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dikekalkan dalam kesihatan, diberikan keselamatan dan dipermurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Kena ingat, majlis ilmu ini juga adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menyebutkan tentang rezeki ni, tak lari juga kalau kita nak menyebut hal berkaitan dengan jodoh. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan jodoh, ketentuan ilahi. Sudah semestinya ramai orang yang memasang niat untuk berteman, tidak mahu bersendirian sehingga ke hari tua. Sudah semestinya ingin hidup berpasang-pasangan. Sebab itu juga merupakan salah satu fitrah setiap manusia untuk hidup bersama dengan pasangan masing-masing, kekal sampai ke syurga insya-Allah. Jadi, ayo sama-sama kita raikan soalan-soalan daripada sahabat penonton kita dengan soalan yang pertama. Bolehkah kalau kita guna agensi mencari jodoh padahal kita dah tahu jodoh maut semua sudah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama sekalinya, saya nak memperbetulkanlah kita punya mindset kita ni. Memang benar, rezeki, jodoh, ajal maut itu memang sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah pun tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum mana manusia itu diciptakan lagi. Kita perlu ada satu lagi prinsip, iaitu prinsip ikhtiar ataupun usaha kita. Bayangkan kalau orang itu hanya sekadar duduk di rumah, kan, tak keluar, tak berkomunikasi, tidak bermasyarakat dengan masyarakat di luarnya. Sudah semestinya dia tidak akan berkenalan dengan seorang pasangan untuk dijadikan pasangan hidupnya. Oleh sebab itulah kita tetap perlu usaha. Jadi salah satu usaha yang dilakukan untuk mencari jodoh ini adalah dengan menggunakan ejen pencari jodoh. Jadi itu merupakan satu ikhtiar yang baik. Mungkin daripada agensi ini sudah pun ada tapisan-tapisan bagi siapakah yang layak untuk seseorang ini ataupun untuk mendapatkan sekufunya. Ini salah satu lagi kepentingan dalam kita nak cari jodoh, perlu mencari pasangan yang sekufu ataupun setaraf dengan kita. Jadi agensi pencari jodoh ini sudah semestinya telah pun melakukan tapisan-tapisan dan juga memberikan kriteria yang terbaik kepada orang yang mencari tersebut. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan yang pertama ini. Ayuh kita beralih dengan soalan yang berikutnya dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana untuk kita tidak berlebihan dalam percakapan? Memang setiap manusia ni diberikan satu nikmat daripada Allah SWT, iaitu nikmat untuk bercakap. Kadang-kadang tu ada orang yang Allah SWT telah pun tarik nikmat tersebut sehingga mana tidak boleh bercakap ataupun menjadi bisu dan sebagainya. Namun begitu, kita ni harus mensyukuri dengan nikmat boleh bercakap tersebut. Namun begitu, salah satu cara untuk kita nak bersyukur dengan nikmat tersebut adalah jangan sampai kita ni terlalu berlebihan dalam percakapan kita. Bagaimana cara untuk kita tidak berlebihan ni? Yang pertama sekali, pastikan kita menyusun ataupun berkata-kata itu ringkas, padat dan tepat kepada siapa yang kita ingin sampaikan kata-kata kita tersebut. Sebab kadang-kadang ni bila kita ni terlalu banyak sangat perkataan yang dikeluarkan menyebabkan kita terlalu berlebih-lebihan dan akhirnya menjadi permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan sesama kita ataupun sesama saudara kita. Itu kita nak elakkan. Yang keduanya, bila kita bercakap ni, pastikan kita ni janganlah terlalu meletakkan suatu percakapan tu disertakan dengan janji-janji yang palsu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ni orang ni suka dengan kita bercakap, tapi bila mana kita bercakap satu benda yang tak betul, menyebabkan orang lama kelamaan semakin berjauhan dengan kita. Namun begitu, bagi Econsave, tagline mereka, bandingkan harga kami, bukanlah suatu bentuk janji palsu. Ini kerana tagline ini sebenarnya memberikan kemudahan dan juga membantu kepada masyarakat, khususnya kepada para pembeli untuk melakukan pembelian mereka yang bijak. Oleh itu, sidang penonton sekalian, pastikanlah selepas ni kalau kita nak berbicara, pastikan kita ni sampaikan kita punya mesej ataupun perkataan kita itu kita kurangkan, tapi pastikan ianya ringkas, tepat dan juga padat untuk difahami oleh orang yang mendengarnya. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang kedua ni. Kita nak beralih dengan soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Hukum bagi harapan dekat orang lain walaupun kita tahu niat kita berlainan dengan apa yang orang itu harapkan. Dalam Islam, ada dua konsep yang perlu diterapkan di dalam perhubungan. Yang pertama sekali adalah konsep perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hablum minallah,
Dan keduanya adalah konsep perhubungan kita sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Dan apakah hukum seseorang itu memberikan harapan palsu kepada orang lain sedangkan dia memang pada asalnya pun tidak ada niat untuk mengadakan suatu hubungan ataupun meneruskan hubungan ke arah pernikahan dan sebagainya. Islam telah pun menggariskan hukumnya, iaitu haram hukumnya memberikan harapan palsu kepada orang lain. Sebab apa? Ianya akan memberikan kesan yang negatif bukan hanya sekadar kepada fizikal orang yang menerima janji tersebut, bahkan ianya memberikan kesan terhadap mental kepada seseorang tersebut. Jadi bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan mental ini, sudah semestinya akan memberikan kesan yang negatif dan juga kemudaratan kepada kesihatan mental dan emosi orang yang menerima janji dan juga harapan palsu tersebut. Jadi janganlah kita ni bagi harapan. Kalau kita ni pada asalnya memang tak nak pun ada niat nak menikah, terus awal-awal tu tak perlulah kita nak create ataupun nak ciptakan satu hubungan. Jadi mudah-mudahan terjawablah soalan yang ketiga ini dan juga ketiga-tiga soalan untuk episod kali ini. Jadi mudah-mudahan kita ini bila mana dah ada rasa untuk membina rumah tangga, dah ada kemampuan, jadi bersegeralah. Jadi kita ni janganlah hanya sekadar berharap dan juga menyerahkan hanya sebab kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa kita berusaha. Kerana Islam ini bukanlah berdiri hanya sekadar mempercayai qada dan qadar semata-mata, bahkan Islam ini juga berdiri di atas kaedah ikhtiar ataupun usaha. Mudah-mudahan terjawab dan juga episod kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di episod yang lain dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Saya Dan Luqman mohon mengundur diri. Bertemu lagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.